Kalau korang nak tahu, hampir dekat setiap negara mesti akan ada tempat-tempat yang menyeramkan. Tak kisahlah dia menyeramkan sebab sejarah dia ke, ataupun tempat tu dah lama ditinggalkan ke, mungkin disebabkan hantu ke. Hai, Assalamualaikum, nama aku Amir daripada Amir TV dan ini adalah 5 tempat-tempat yang menyeramkan di Asia. Let's roll it. Bangad Fort, India. Bangad Fort ni terletaknya di Rajasthan dan dikatakan ini adalah tempat yang paling menyeramkan di India. Katanya ada beberapa kisah yang menyelubungi ataupun menghantui Bangad Fort ni. Antaranya adalah kisah ahli sihir yang bercinta dengan puteri dan puteri tu tolak cinta dia dan menyebabkan satu tempat tu disihir. Dan dikatakan tragedi tu terjadi dekat dalam istana lah. Istana tu terletaknya di atas bukit dan kejadian tu terjadi dalam bilik puteri itu sendirilah. Puteri itu dibunuh dalam bilik dia dan membuatkan tempat tu menjadi keraslah ataupun berhantu sampailah sekarang, membuatkan tak ada siapa pun yang berani mendekati ataupun masuk ke dalam istana tu ataupun tempat-tempat yang berdekatan dekat situ. Dan ada beberapa kejadian yang dilaporkan ada orang cuba memasuki kawasan istana terbiar tu dan ends up dia cedera ataupun ada yang meninggal dunia. Dan sampai sekarang lah tak ada siapa pun tahu apa punca orang-orang yang masuk tu cedera dan ada yang meninggal dunia tu. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu apa punca yang diorang jadi macam tu lah. So disebabkan tu masyarakat percaya dekat tempat tu ada pelbagai roh-roh jahat yang tak tenang dekat situ dan memang diorang tak berani untuk memasuki kawasan tu lagi dan membuatkan kawasan tu misteri sampailah ke hari ini, sampailah sekarang. Tat Tak School, Hong Kong. Kisah seram sekolah ni bermula pada tahun 1998 waktu pengetua sekolah tu didakwa membunuh diri dekat tandas wanita sekolah tu lepas sekolah ni ditutup ataupun dah diberhentikan operasi dia. Dikatakan tapak sekolah tu dibina sekitar tahun 1930-an macam tu. Itu adalah tempat pembunuhan beramai-ramai oleh tentera Inggeris sewaktu Hong Kong dijajah oleh British dulu pada tahun 1941 macam tu. Dan disebabkan tu jugalah sekolah ni selalu dikaitkan dengan kisah-kisah misteri. Dan ada satu kes pada 2001 macam tu, ada sekumpulan pelajar ni dia cuba untuk masuk ke sekolah tu. Katanya lah kan, diorang nak buat kajian tentang sekolah tu lah kan, macam apa misterinya sekolah ni kan. Dan diorang ends up kena histeria dekat situ dan ada salah seorang pelajar perempuan ni cuba untuk membunuh diri sebiji macam mana pengetua sekolah tu membunuh diri dulu. Tak School ni selain daripada kisah misteri aku ceritakan tadi, tempat ni juga adalah tempat hotspot orang datang untuk membunuh diri. Dari kerajaan decide untuk halang dan pagar terus tempat ni daripada orang masuk. Dan tempat ni kekal misteri sampai sekarang. Pantai Changi, Singapura. Aku pun tak sangka sebenarnya Pantai Changi, Singapura ni ada tersembunyi 1001 kisah misteri dekat situ. Dan kisah-kisah misteri yang ada dekat Pantai Changi tu diceritakan oleh pengunjung sendiri. Diorang kata diorang ternampak susuk tubuh yang tak berkepala berlega-lega waktu tengah malam dekat pantai tu. Dan ada orang buat spekulasi dia sendirilah kan. Diorang katakan susuk tubuh yang tak berkepala tu mungkin salah seorang mangsa pembunuhan tentera Jepun dulu sewaktu Jepun menawan Singapura pada tahun 1940-an macam tu. Technically diorang kata kat situlah tempat hotspot yang tentera-tentera Jepun dulu membunuh mangsa-mangsa dia. Dan dekat situ jugalah tempat tentera-tentera Jepun ditangkap dan dihukum bunuh. Bukan tu je, ada juga pengunjung yang dengar jeritan perempuan waktu tengah-tengah malam dan diorang nampak macam ada tentera-tentera Jepun berlega-lega di Pantai Changi tu. So aku tak tahu cerita ni betul ke tak. Dan kalau ada Singaporean dekat sini, korang boleh komen dekat bawah bagi tahu cerita ni adalah betul-betul legit story ataupun just rekaan semata-mata. Gongjiam, Korea Selatan. Yep, aku tahu ramai yang tahu tentang Hospital Gongjiam ni sebab dia pun dah ada movie dia sendiri. Okey, Hospital Gongjiam ni dah ditutup sejak tahun 1995 dulu disebabkan ada beberapa pesakit dia mati dan diorang kaitkan kematian pesakit-pesakit ni dengan unsur-unsur mistik. Sebab diorang tak tahu apa punca kematian pesakit-pesakit dekat Hospital Gongjiam tu. Macam mana tiba-tiba diorang boleh claim pesakit-pesakit ni mati secara tiba-tiba disebabkan unsur mistik kan?
Sebab pakar-pakar kat sana, pakar-pakar doktor, psikiatri semua kat sana dah mengkaji bertahun-tahun lamanya, dan sampai sekarang diorang tak tahu apa punca pesakit-pesakit tu mati secara tiba-tiba. That's why diorang kaitkan dengan unsur mistik. Walaupun dah bertahun-tahun hospital ni ditutup, penduduk-penduduk sekitar area hospital Gojiam ni masih lagi nampak dan dengar ada orang berlari-lari, orang ke hulu ke hilir dekat hospital tu, seolah-olah hospital tu macam masih lagi beroperasi. Walaupun dah penuh lalang, walaupun dah macam terbengkalai lah, hospital terbengkalai, tapi diorang nampak macam ada bunyi orang bergelak-gelak, ada orang bunyi macam orang minta tolong, menjerit kan, tiba-tiba. Lepas tu ada orang nampak orang berlari dekat koridor-koridor hospital. Banyak lagi lah. Disebabkan tu ramai orang tertanya apa sebenarnya rahsia hospital ni kan. Dan secara tak langsung dia menarik perhatian geng-geng paranormal ni lah. So ramailah geng-geng paranormal ni cuba untuk menyelinap untuk masuk ke dalam hospital Gonjiam ni untuk cek apa sebenarnya rahsia hospital tu sebenarnya. Dan apa yang geng-geng paranormal ni jumpa, diorang jumpa macam bilik-bilik dekat hospital Gonjiam ni masih lagi lengkap dengan kelengkapan, macam ward tu masih lagi beroperasi tau. Masih lagi macam ada pesakit dekat dalam tu. Sebab dia punya peralatan tu cantik tersusun je. Macam bukan tempat yang ditinggalkan, yang dah lama ditinggalkan. Dan itu adalah antara misteri hospital Gonjiam. Hutan Aokigahara, Jepun. Ya, aku rasa hutan Aokigahara ni pun ramai yang dah tahu kan, adalah tempat hotspot orang membunuh diri di Jepun. Dan disebabkan itulah tempat ni tempat yang paling menyeramkan dekat Jepun. Hutan Aokigahara ni sangat-sangat popular dengan kes bunuh diri, dan sampai sekarang dah tercatat lebih daripada 500 kes orang bunuh diri dekat sana. Kalau korang pergi ke hutan tu kan, korang masih lagi nampak kereta-kereta yang dah ditinggalkan, barang-barang peribadi yang ditinggalkan masih lagi ada kat sana. Kalau korang masuk ke dalam hutan tu, korang masih lagi nampak tali-tali gantung, dan mungkin masih lagi ada tengkorak dan mayat lagi tergantung dekat hutan tu. Dan kenapa pihak sana membiarkan je barang-barang peribadi, tali-tali gantung tu terbiar, mayat-mayat tu pun terbiar dekat sana? Diorang kata bagi menghormati mayat tu dan menghormati family diorang yang masih lagi hidup sampai sekarang ni lah. So secara tak langsung, hutan Aokigahara tu adalah tempat persemadian diorang lah. So mungkin family member kalau rindukan diorang kan, nak pergi ke kubur, tak ada kubur dia kan, mungkin diorang akan pergi ke hutan Aokigahara untuk berjumpa dan mendoakan lah. Okey, yang tambah menyeramkan lagi tempat ni, okey, aku boleh katakan tempat ni adalah destinasi pelancongan jugalah kan. In case kalau korang nak pergi Jepun, korang boleh je melawat dan datang nak tengok hutan ni kan, korang boleh je explore, masuk. Dan mestilah ada pantang larang dia, apa yang korang boleh buat dan apa yang korang tak boleh buat kan. So pengalaman-pengalaman orang keluar masuk hutan Aokigahara ni, antara dia ada yang masuk, diorang tak jumpa jalan keluar. Diorang kata diorang macam looping, asyik pergi ke tempat yang sama, diorang buntu. At some point baru diorang jumpa jalan keluar tu. Macam lama gila diorang kat dalam tu, diorang macam dah give up, dah fed up, baru diorang jumpa jalan keluar. Itu satu ni, kes ni banyak terjadi dekat YouTuber. Bila diorang masuk, diorang record video, diorang mesti terdengar orang menjerit daripada jarak jauh. Macam orang tu baru je lepas unalive diorang punya diri lah. Dan kalau korang tak tahu, hutan Aokigahara ni pernah dijadikan filem. Tajuk filem tu adalah The Forest pada tahun 2016. Ya, dia bukan cerita Jepun, cerita Mak Saleh lah, orang putih, mengisahkan tentang watak utama ni nak mencari kembar dia yang dah lama hilang. So macam mana diorang boleh terfikir nak pergi cari kembar dia dekat hutan Aokigahara, dan macam mana pula diorang punya pengalaman masuk ke hutan Aokigahara ni, terjumpa hantu, tangan keluar daripada tanah apa semua tu. Yelah, cerita fantasi, dia bukan based on true story lah, cuma set up dia dekat Aokigahara, hutan Aokigahara tu lah. Cerita ni aku rasa not bad lah, boleh lah layan.
Tapi bukanlah cerita yang wow. Dia nampak menarik sebab setup dia, tempat tu kita tahu kat mana dan tempat tu memang wujud. Banyak kes-kes yang berlaku. Ya, korang cari je lah The Forest 2016. So itulah dia 5 tempat yang menyeramkan di Asia. So macam mana video kita kali ni? Korang boleh komen kat bawah dan korang boleh recommend tajuk-tajuk yang menarik lagi yang aku boleh buat lepas ni. And ini adalah video baru aku untuk tahun baru. Yang sekian lama aku menghilangkan diri adalah dalam 2 bulan lebih macam tu aku menghilangkan diri. Dan aku akan start balik buat video macam biasa lepas ni. Sebab sebelum ni aku bukannya tak nak buat video. Aku satu busy dan satu lagi aku asyik sakit je. Ya. Aku asyik sakit, demam, batuk, sesama, sakit tekak. And ni pun aku baru je baik daripada sakit juga ni. And aku paksakan diri untuk buat video sependa tahun baru ni. Aku minta maaf sangat-sangat pada siapa yang menanti-nantikan video aku. Aku bukanlah menghilangkan diri selama tu sebenarnya. Aku ada je buat lakonan suara untuk temankan korang-korang yang memang suka aku punya lakonan suara kan. Sebelum aku lupa, korang boleh check out aku punya lakonan suara dekat Spotify. Aku ada buat Spotify. Kalau korang nak tengok the best quality untuk lakonan suara aku tu, korang boleh check out aku punya Spotify. Senang je, nama dia Amis TV, sama je macam channel aku. Dan kat situ korang tahulah aku punya logo and aku punya tajuk-tajuk lakonan suara. Korang boleh check out And ya, doakanlah kesihatan aku ya, supaya aku boleh lagi buat video-video untuk orang. And ya, aku rasa tak ada benda dah aku nak cakap. Terima kasih korang sebab selalu support, sudi tonton video ni sampai habis, sampai ke titik sekarang ni. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sebab subscribe, terima kasih sebab like, terima kasih sebab support aku selama ni. Aku tahu walaupun tak ramai, aku appreciate sangat-sangat korang yang menantikan video-video aku. Thank you so much korang. And aku rasa tak ada apa-apa dah. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye. Oh lupa, jangan lupa check out aku punya 2 video ni. Dan jangan lupa subscribe. Okay. Bye bye. Jumpa lagi.